Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Apakah patut kamu terlalu bersungguh-sungguh mengharapkan mereka, yakni orang-orang Yahudi itu beriman dengan kamu? Wa qad kana fariqun minhum, sedangkan ada di kalangan mereka yasma'una kalamullah, mereka mendengar kalamullah. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh, kemudian mereka melakukan penyelewengan selepas daripada mereka memahaminya. Wa hum ya'lamun, dan mereka selewengkan itu dalam keadaan mereka mengetahui. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu di masjid kita ni untuk kita sambung kuliah tafsir kita yang lepas. Mudah-mudahan kuliah tafsir kita pada malam ni dan lepas diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas kita baca ayat 74 dari surah Al-Baqarah. Ayat 74, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan sebab orang Bani Israel boleh ingkar ajaran Nabi Musa AS. Nabi Musa AS bawa Islam, bawa ajaran Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Nabi Musa fokus kepada kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel tak terima ajaran Nabi Musa AS. Bukan sekadar tak terima, bahkan dia buat tindakan-tindakan yang mengakibatkan Nabi Musa AS boleh jadi marah. Mereka ni banyak soal, banyak songeh. Allah Ta'ala bagi satu arahan dan Nabi Musa maklumkan kepada mereka supaya mereka tunaikan arahan itu, tapi mereka tak tunaikan. Bila mereka tak nak tunaikan, macam mana mereka buat? Mereka pergi tanya soalan. Soalan bukan kerana tak tahu, dia tanya soalan itu sebab dia tidak mahu menunaikan kewajipan. Allah Ta'ala suruh mereka sembelih lembu betina, mereka tak nak sembelih lembu betina. Dia orang pergi tanya, lembu tu warna apa? Allah Ta'ala sebut lembu tu warna kuning ke emas-emasan. Dia pergi tanya pula, lembu tu pernah dibuat bajak ke tidak? Sengaja timbulkan soalan-soalan sebegitu supaya Nabi Musa AS ni kata pada mereka, kamu tak payah sembelih lah. Dia nak buah tu. Tapi walau bagaimanapun Allah Ta'ala dapat tegas, mereka kena sembelih juga lembu, mereka kena sembelih juga. Dan akhir sekali mereka jumpa lembu yang disuruh disembelih itu. Lepas sembelih, ambil anggota lembu, dipukul kepada mayat yang mati. Lalu mayat itu bangkit bercakap, dia bagi tahu yang bunuh dia adalah fulan bin fulan. Jadi Allah Ta'ala pamer segala cerita-cerita ni. Kenapa Allah Ta'ala pamerkan cerita-cerita ni? Nak kita ni supaya sedar. Ada satu bangsa pada zaman dulu nama Bani Israel, mereka ni ingkar ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila tahu ada perangai lagu tu, kita jangan ada perangai macam tu. Kalau Bani Israel ni degil, kita jangan ada degil. Kalau mereka ni banyak songeh dengan Allah SWT, kita pun jangan banyak songeh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Allah Ta'ala pamerkan dalam ayat lepas kenapa mereka ni jadi macam tu, kenapa boleh jadi banyak songeh, kenapa banyak susah sangat nak tunaikan perintah Allah, kenapa. Allah Ta'ala gambarkan hati mereka ni keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Kita sebut hari itulah. Dan Allah Ta'ala ni dia dipamerkan hati manusia ni diumpamakan dengan batu, padahal benda keras ni bukan batu je, besi pun keras juga. Tapi Allah Ta'ala tak pamerkan hati manusia dengan besi, tapi Allah Ta'ala pamerkan hati manusia itu dengan batu. Kenapa? Sebab sifat bagi batu ni dia boleh dilembutkan dengan air yang lembut. Air itu lembut, dia menitik hari-hari dekat batu tu boleh lekuk. Kita cerita itu dalam kuliah lepas tentang ada seorang ulama nama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ulama hadis. Dia tulis kitab Fathul Bari bi Syarhil Bukhari. Bukan Ustaz Fathul Bari, nama kitab Fathul Bari nama kitab. Jadi Fathul Bari, kitab Fathul Bari ni tukang tulis tu yang menulis kitab itu namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama ulama. Ibnu Hajar tu bukan nama dia Ibnu Hajar. Ibnu Hajar tu gelaran dia. Terjemah Melayunya anak butir batu. Kenapa dapat gelaran anak butir batu tu? Sebab dia ni orang mengaji benar, payah mengaji, menghafal tak ingat, tu guru mengajar tak faham. Satu hari dia balik rumah, sebelum sampai kat rumah tu hujan turun lebat, dia menyorok kat bawah satu gua. Dia berteduh kat bawah gua tu, duduk tengah berteduh tu, tiba-tiba dia nampak ada satu batu tu lekuk. Lekuk tu sebab air duk menitik hari-hari. Bila dia nampak, dia ambil satu falsafah dalam hidup dia, batu yang keras, air menitik hari-hari itu boleh jadi lekuk. Aku ni kalau benar mengaji, kalau aku bersungguh-sungguh, aku boleh jadi orang alim. Mengaji sungguh lah, dia bersungguh-sungguh mengaji. Dia ambil falsafah batu tadi, apa tu guru ajar dia tulis semua. Dia tulis. Last sekali dia ni antara ulama yang paling banyak tulis kitab. Anak murid dia bagi tahu dia tulis kitab sebanyak 250 buah kitab. Ni nama Ibnu Hajar. Dia ambil falsafah batu tu kan. Jadi kita sebut batu yang keras ni, hari-hari air menetik tu boleh jadi lekuk tu. Jadi rupa-rupanya batu ni keras macam mana pun boleh jadi lembut. Anda sebut juga hari tu kita pergi dekat Jordan. Kita pergi dekat perkampungan kaum Ad. Allah Ta'ala sebut wa yunhitunal jibala buyuta. Kaum Ad ni dia orang boleh pahak bukit, dia orang buat rumah. Rumah dia orang tu kalau kita pergi tu bukit tu, tiang tu bukan macam kita ni. Tiang tu jauh lagi lawa daripada tiang rumah kita, tiang masjid kita ni. Padahal zaman tu tak ada teknologi moden ni. Zaman tu tak ada. Macam mana dia orang buat? Rupa-rupa cara dia orang buat tiang tu, teknologi dia orang guna air. Air tu dia alirkan air di atas batu tu sampai jadi cantik tiang tu kan. Cara dia alir menggunakan air, teknologi air. Air tu dia boleh membentuk batu tu. Air tu bermaksud batu yang keras boleh dilembutkan dengan air. Seakan-akan Allah Ta'ala nak pamerkan kepada kita, hati manusia ni keras macam mana pun dia boleh jadi lembut. Hati manusia ni dia keras macam batu. Rupa-rupa keras macam batu ni pun kalau batu boleh pecah, batu boleh keluar air, batu ni boleh geguran takut kerana Allah, kepada Allah SWT, ni hati manusia pun lebih kurang macam tu. Hati manusia ni memang keras, tapi kalau hari-hari dia sebut ayat Allah ni, hari-hari dengan ayat Allah tu kan, kita dapat ilmu ni bukan sekadar kita dengar ilmu, tapi kita dapat ilmu, kita menghayati ilmu. Penghayatan ilmu itu boleh menyebabkan hati kita boleh jadi lembut. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam sambungan ayat, Allah Ta'ala kata inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Allah Ta'ala kata batu tu sendiri tu, batu tu ada keadaan yang batu tu dia boleh keluar air, dan ada batu tu dia boleh merekah, terpancut pula air keluar daripada tu. Dan ada pula batu tu dia boleh keguguran, jatuh tu kenapa? Sebab takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca dalam Quran, dalam beberapa ayat yang lain, Allah Ta'ala pernah cerita yang Allah Ta'ala nak bagi Quran kepada batu, pada bukit. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutawadd. Sebab ayat Quran Allah Ta'ala pamerkan kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada bukit batu-batu besar tu kan,
Allah Ta'ala kata la ra'aitahu khashi'an, pasti kamu akan tengok bukit ni akan khusyuk, dan dia ni akan tawaduk, dia akan terpecah sebab takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu batu Jadi rupa-rupa kita tengok batu tu semata-mata batu. Rupa-rupa Allah Ta'ala pernah bercerita tentang batu. Batu tu sendiri Allah Ta'ala kaitkan dengan hati manusia. Sebab hati manusia ni boleh keras dan dia boleh dilembutkan. Hati manusia bila dah dilembut, dia lali jadi lunak hati manusia. Bila orang tu hati dah lembut, dia mudah nak menangis. Macam contoh orang nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hati dia lembut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat-dekat dengan saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak boleh nak jadi imam sembahyang jemaah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pun buka tirai rumah Nabi dekat dengan masjid. Jadi Nabi Muhammad bila tak larat nak naik atas masjid, Nabi buka tirai rumah Nabi yang depan masjid tu kan. Nabi Muhammad buka tirai, Nabi bagi tahu pada para sahabat minta supaya yang jadi imam solat jemaah ni adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Isteri Nabi ni kata tak boleh nanti Abu Bakar jadi pak imam. Sebab apa? Jawapan isteri Nabi, kana rajulan asifan. Kata isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Abu Bakar ni seorang lelaki yang kuat menangis. Kalau dia ni semayang jadi imam, dia duduk menangis, kita tak berapa nak boleh semayang kat belakang. Nabi sekali lagi suruh Abu Bakar jadi pak imam. Isteri Nabi pula kata tak boleh Rasulullah, kalau lantik dia jadi imam, dia menangis tak semayang. Sekali lagi Nabi kata pergi jadi imam. Sekali lagi isteri Nabi ni pergi ulang 4-3 kali. Nabi Muhammad kata pada para isteri, Nabi kata korang ni pujuk aku seperti mana perempuan kaum Bani Israel terdahulu pujuk Nabi Yusuf AS. Nabi Muhammad suruh juga Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Abu Bakar pun jadi imam. Tengah-tengah duduk semayang tu tiba-tiba nampak Rasulullah SAW ni keluar daripada rumah dipimpin dengan 2 orang sahabat Nabi. Nabi Muhammad pegang bahu diorang tu, diorang ni pimpin Nabi Muhammad naik dalam masjid untuk solat berjemaah. Nabi Muhammad sakit tu pun solat jemaah lah. Kita tak sakit, solat jemaah tak mari. Cerita kan, tu nak cerita Nabi SAW. Gambarannya macam mana seorang sahabat ni nama Abu Bakar As-Siddiq yang orang boleh gelar dia sebagai rajulan asif. Rajulan asif. Asif ni orang kuat menangis. Kenapa dia kuat menangis? Sebab hati dia lembut. Hati dia lembut. Apabila dengar cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum tu kan. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Bila turun tu orang semua seronok. Alhamdulillah, Quran dah sempurna, Islam dah sempurna. Bila sahabat Nabi dah seronok tu, Abu Bakar seorang menangis. Ni Abu Bakar menangis, orang kata apa yang kau nak menangis? Kami pakat-pakat seronok ni. Abu Bakar kata bila Quran dah sempurna, bila Islam sudah sempurna, gambarannya Nabi Muhammad wafat. Tak lama lagi Nabi Muhammad nak meninggalkan kita. Dia boleh faham tu. Kenapa dia boleh faham? Hati dia lembut. Tu orang nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada orang nama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad wafat, tanam Nabi Muhammad dekat Madinah tu, dia terus tak boleh duduk kat Madinah. Dia tak boleh duduk sebab bila dia pergi ke masjid, dia tengok kubur Nabi, dia jam. Bilal bin Rabah, dia duduk kat Syria. Lari duduk kat Syria. Kenapa duduk kat Syria? Tak nak tengok kubur Nabi. Kalau tengok teringat kubur Nabi, nanti aku tak apa nak boleh hidup. Nak teruskan hidup juga, duduk je jauh. Tiba-tiba duduk tidur malam, mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal ni. Malam Nabi Muhammad kata, kau tak rindu aku ke Bilal? Bilal ni bangun mimpi tu menangis-nangis dia. Teringat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke Madinah tengok kubur Nabi. Lagi jam. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tiba-tiba bila duduk kat Masjid Nabawi, Masjid Nabi tu, nampak ke cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain. Dia nampak pak cik Bilal datang. Dia jumpa pak cik Bilal. Azan sekali pak cik. Kami ni lama tak dengar suara pak cik, jadi Pak Bilal. Jadi Pak Bilal bin Rabah ni, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia pun azan. Bila azan ni, suara Bilal tu bergema dekat Madinah ni. Orang ni dengar suara Bilal ni, orang terbayang, teringat balik hidup mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni, satu Madinah tu sayu. Satu Madinah tu sayu semua. Sebab apa? Mereka jadi sayu kerana hati mereka tu lembut. Macam tak? Ini nak cerita hati manusia. Hati ni dia benar sensitif. Tu hati manusia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, faktor hati ni terlalu penting. Allah Ta'ala pamerkan dalam banyak ayat Quran yang bercerita tentang pasal hati.
Nabi Muhammad cerita tu lagi banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah gambarkan daripada hati, kesan ni adalah pada tindakan. Tindakan tu tak akan berlaku kecuali bermula daripada hati. Ala inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah wahai manusia, dalam tubuh badan manusia ada segetul daging. Baik daging ni, baik yang lain. Buruk yang ni, buruk yang lain. Kamu kena tahu, daging tu namanya hati, kata Nabi SAW. Itu insya-Allah. Tak. Itu kita cerita dah lepas. Dalam kuliah lepas ulang balik. Kita sebut kenapa Bani Israel ni degil. Puncanya hatinya keras. Begitu. Hari ini insya-Allah kita sambung ayat 75 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah patut kamu ni berhasrat sangat nak tengok kaum Bani Israel ni beriman kepada kamu, sedangkan ada di kalangan mereka, dalam ramai-ramai mereka tu ada satu kelompok mereka ni yasma'una kalam Allah. Mereka didengar kalam Allah. Diorang kena dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi problem dia, diorang ni bukan dengar sahaja, tapi bila diorang dengar, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Diorang dengar ayat Allah tu, diorang faham tu pula diorang pergi selewengkan. Faham tu bagus dah, faham, tapi bila faham diorang pergi selewengkan kandungan kitab yang diorang dengar. Dan masa diorang selewengkan itu, wahum ya'lamun, ketika itu mereka ni tahu yang mereka buat tu adalah penyelewengan. Ni ayat kita baca surah Al-Baqarah ayat 75. Ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ada kaitan dengan ayat lepas. Kalau kita tengok dalam Quran, dalam kita kuliah hari tu, surah Al-Baqarah start daripada ayat 40. Hari ni kita baca ayat 75. Ni kita ghostan sampai ayat ke 40. Ayat 40 di situlah cerita permulaan Allah Ta'ala pergi kutuk Bani Israel. Di situlah permulaan Allah Ta'ala cerita tentang macam mana jahatnya Bani Israel. Ingat kita lepas kan? Sebelum cerita Bani Israel, Allah Ta'ala pergi cerita tentang Nabi Adam AS. Ingat kita cerita Nabi Adam AS. Lepas tu mari pula cerita tentang Bani Israel. Allah Ta'ala senaraikan kejahatan Bani Israel. Satu cerita kejahatan Bani Israel. Ayat yang 74 kita sebut kuliah kita lepas, Allah Ta'ala pamerkan kenapa jadi macam tu. Hati dia keras. Ayat tu Allah Ta'ala yang daripada ayat 40 sampai ayat 74 ni, Allah Ta'ala pamerkan jahatnya Bani Israel. Bani Israel yang jahat yang Allah Ta'ala pamerkan itu adalah Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS. Ingat cerita kita Jadi ni kita duk cerita panjang ni, ayat 40 74 ni cerita jahat Bani Israel zaman Nabi Musa. Tapi kita masuk ayat 75 ni, Allah Ta'ala nak gambarkan jahat Bani Israel pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita dah Bani Israel zaman dulu jahat dia macam mana. Ni kita nak masuk pula cerita ni macam mana jahat Bani Israel pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ayat kita nak baca ni. Ayat ni walaupun kita nampak Allah Ta'ala bercerita tentang jahat Bani Israel zaman dulu, lepas tu nak cerita jahat Bani Israel zaman sekarang, sebenarnya apa Allah Ta'ala nak gambarkan? Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita bahawasanya kita ni kena ambil satu pengajaran bagaimana kejahatan mereka itu tidak berlaku kepada kita. Kejahatan mereka itu tak berlaku pada orang-orang kafir Quraisy. Kejahatan Yahudi itu tak berlaku pada orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat-ayat yang lepas kita cerita macam mana Allah Ta'ala boleh bagi azab pada Yahudi yang ada pada zaman Nabi Musa AS. Dan tidak hairan azab yang sama Allah Ta'ala boleh bagi kepada Yahudi selepas daripada itu. Ni ayat yang kita nak baca ni kan, gitu. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak pamerkan kisah ni? Allah Ta'ala mulakan ayat, kata Allah, afatatma'una an yu'minu lakum. Adakah patut kamu ni meletakkan satu kesungguhan, kamu terlalu tamak mengharapkan mereka ni beriman pada kamu? Ni Allah Ta'ala tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tanya, engkau ni tamak sangat berharap sangat supaya mereka ni beriman dengan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut ke? Allah Ta'ala tanya soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamak ni bukan bahasa Melayu je sebenarnya. Tamak ni ambil daripada bahasa Arab. Tamak. Orang Melayu kita panggil tamak. Kita ni kalau tengok orang Melayu, kalau cerita tamak ni tengok cerita anjing dan bayang-bayang.
Orang tamak selalu rugi bagai anjing dan bayang-bayang. Pandai orang Melayu. Seekor anjing, dia ni dapat satu tulang, lepas tu dia punya kedekut, Allah Taala Maha tahu. Tiba-tiba dia pergi dekat satu sungai, dia tengok kat sungai tu nampak muka dia, lepas tu ada pula tulang dekat mulut dia. Dia kena nak rembat tulang yang ada dekat mulut anjing dalam bayang-bayang tu, padahal tulang dia nak ambil tu, dia lepas tulang, nak terekam tu tulang jatuh, dia terjun, dia pula lemah, tak ada pasal-pasal. Orang Melayu pun buatlah satu pepatah, orang tamak selalu rugi bagai anjing bayang-bayang. Pandai orang Melayu. Cerita orang Melayu kan. Tak. Jadi kalimah tamak ni bukan semata-mata ada dalam bahasa Melayu, bahkan ada di dalam Quran, di bahasa Arab. Apa makna tamak? Tamak ni pengharapan yang terlalu tinggi. Kita mengharapkan satu benda yang terlalu tinggi. Cuma kita berharap terlalu tinggi itu sama ada kerana hawa nafsu ataupun kerana kecintaan. Dua benda berbeza. Bila kerana hawa nafsu, iaitu akan jadi negatif. Tapi kalau kerana kecintaan, dia positif. Kita mengharapkan satu perkara ni berbentuk hawa nafsu, contoh makan. Orang kita punya nasi, orang punya nasi, kita punya nasi juga. Orang punya harta, kita punya harta, kita punya harta. Orang punya harta pun kita punya harta. Yang ni tamak. Tak boleh. Tak boleh. Islam melarang. Tak boleh. Tapi ada satu part, satu ketamakan yang dibolehkan dalam Islam. Ketamakan yang dibolehkan dalam Islam, contoh kita berhasrat sangat nak tengok orang ni sayang kepada Islam. Tak apa. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meletakkan satu pengharapan yang terlalu tinggi terhadap orang-orang Yahudi itu supaya mereka ni kenal Islam, masuk Islam. Pengharapan terlalu tinggi. Yang tu tak apa. Kita ni ada satu ketamakan untuk nak dapat ilmu, contoh. Bagus. Tamak nak dapat ilmu, belajar betul-betul belajar. Ada pula orang ni dia tamak nak mengajar, seronok mengajar. Bagus, alhamdulillah. Ada orang ni ketamakan dia untuk nak infak fi sabilillah. Bagus. Orang macam ni alhamdulillah. Kalau ada kat masjid kita, kita tak pening kepala. Nak renovate sikit, senang dapat duit. Kalau ada orang tamak infak fi sabilillah. Maksudnya dia ada tamak yang negatif, dia ada tamak yang positif. Nabi SAW ni, dia ada satu pengharapan yang tinggi untuk berhasrat orang ni boleh beriman dengan Islam. Itu Nabi SAW. Sebab itu kalau kita baca cerita Nabi SAW pergi sembang dengan beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang besar-besar ni, yang jawatan besar-besar ni, yang mereka ni mengikut ramai. Nabi bersembang tu, Nabi hasratkan supaya mereka ni boleh beriman dengan Islam. Nabi Muhammad berhasrat supaya mereka ni mengesahkan Allah Subhanahu Taala dan mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebagai nabi. Nabi Muhammad ni punya berharap sangat, tiba-tiba datang seorang sahabat buta. Nama dia Abdullah bin Umi Al-Maktum. Datang sahabat buta, dia datang tu, dia panggil Nabi Muhammad, dia nak minta satu petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada benda lah yang keliru, dia tak pernah faham, minta tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Nabi Muhammad ni dia punya bersungguh sangat nak ajak orang tu kepada Islam. Dia rasa terganggu bila datang Abdullah bin Umi Al-Maktum. Nabi Muhammad tengok sekali, Nabi tak layan. Panggil 2 kali, tengok sekali lagi, Nabi tak layan. 3 kali, Nabi tak layan. Akhir sekali, rupa-rupa tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tamak tu memang baik, tapi ada silap dia. Silap dia kat mana? Sampai kamu mengabaikan seorang sahabat Nabi yang buta. OKU lah sekarang ni. OKU, orang kurang upaya kan. Jadi OKU seorang ni, dia ni dah beriman, dia tu memang nak jumpa Nabi, dia nak tanya Nabi benda yang dia boleh amalkan. Tu orang-orang kafir yang besar-besar tu, dia orang takkan beriman dengan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni jadi ketamakan nak tengok orang-orang kafir besar-besar kafir ni beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagus tak sifat tamak macam tu? Bagus. Bagus kan? Kita tamak macam tu dibolehkan. Boleh. Ataupun Nabi Muhammad SAW ni, dia ada letak satu pengharapan yang terlalu tinggi nak tengok orang Yahudi ni beriman dengan Allah SWT, ikut Nabi Muhammad SAW. Kita baca cerita Nabi Muhammad SAW mula-mula hijrah. Ingat nak bagi tahu, kiblat pertama umat Nabi Muhammad SAW bukan Baitul Maqdis. Kiblat pertama bagi umat Nabi Muhammad adalah Baitullah Al-Haram. Umat Nabi Muhammad ni start semayang, start daripada Isra' Mi'raj tu kan, Al-Isra' wal Mi'raj. Nabi Muhammad diwahyukan oleh Allah Ta'ala, diberikan projek tu secara direct, tak ada pula pakai jalan-jalan orang tengah ni, tak ada, tidak melalui malaikat, tapi terus antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bagi ibadat semayang. Masa tu Nabi Muhammad duduk kat mana? Masa tu Nabi Muhammad belum duduk kat Madinah. Masa tu Nabi Muhammad duduk kat Mekah. Dan Nabi Muhammad ni balik, Nabi start semayang. Dan masa tu Nabi semayang, Nabi menghadap kat mana? Bukan menghadap Baitul Maqdis.
Masa tu Nabi Muhammad sembahyang menghadap arah Baitullah Al-Haram. Masa tu. Sebab tu kiblat pertama bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Baitul Maqdis. Kiblat pertama umat Nabi Muhammad adalah Baitullah Al-Haram. Tak apalah sembahyang menghadap arah Baitullah Al-Haram. Tiba-tiba berlaku hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai ke Madinah, Jibril datang. Jibril pergi jumpa Nabi Muhammad SAW. Jibril tanya, sembahyang ni nak menghadap ke mana? Nak kekal lagi menghadap arah Baitullah ke ataupun nak menghadap ke arah lain? Nabi Muhammad ni dia ada perasaan tamak nak tengok orang Yahudi ni beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad ni ada perasaan tamak nak tengok orang Yahudi ni beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata kepada Jibril, minta dengan Allah SWT supaya kita sembahyang menghadap arah Baitul Maqdis. Bila kita sembahyang menghadap arah Baitul Maqdis, harapannya orang Yahudi ni yang keturunan mereka banyak datang daripada Baitul Maqdis, mereka ni akan ikut Nabi Muhammad. Tu Nabi Muhammad SAW. Dia gambarkan dia punya nak sangat orang Yahudi ni beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad buat permintaan, Allah Taala luluskan projek hari tu, boleh sembahyang menghadap arah Baitul Maqdis. Menghadap Baitul Maqdis. Dok menghadap boleh popok orang munafik, boleh popok Yahudi. Lain pula jadi. Harapannya lain, jadinya lain. Nabi Muhammad ni nak benda lain, tapi jadi benda lain. Nabi Muhammad Arab, kita menghadap arah Baitul Maqdis. Ya orang Yahudi ni, ramai Nabi-Nabi dia orang datang ke situ. Harapannya Yahudi ni beriman dengan Nabi Muhammad. Sebab Islam boleh meraihkan dia orang. Alhamdulillah kan. Apa berlaku? Orang Yahudi dengan orang munafik dia berpakat sama-sama dia pakat-pakat sebar berita. Dia kata apa? Itu bukti ajaran Muhammad ciplak agama Yahudi. Oh kacau. Kita ni buat ni ajaran Nabi Muhammad tak ada kaitan pengajaran dia. Kita duk menghadap arah Baitul Maqdis ni harapan ni dia orang beriman dengan kita. Dia kata tengok Muhammad, dia kata agama dia ni tak serupa dengan agama kita. Hari ni terbukti agama ni serupa dengan agama kita. Bukti tengok sembahyang menghadap kiblat kita. Oh kacau. Cerita Bani Israel. Nabi Muhammad ni kalau baca dalam hadis ni ada dua riwayat. Satu kata 16 bulan, satu riwayat kata 17 bulan. Nabi Muhammad ni bila dengar orang-orang munafik ni duk bersembang ni, dengar orang Yahudi duk bersembang tu, Nabi Muhammad ni gelisah Nabi SAW. Nabi berdoa. Doa Nabi ni tengok kat langit ni, angkat ni, nampak ketiak masa berdoa tu Nabi SAW. Minta dah cukup-cukup dah menghadap arah Baitul Maqdis, menghadap balik arah Baitullah Al-Haram. Sebab selama mana kita duk menghadap arah Baitul Maqdis, selagi itulah popok munafik dengan orang Yahudi duk ratib ayat, agama Islam ciplak agama dia. Oh kacau popok Yahudi ni. Doa cukup 16 bulan. Sebelum sampai 16 bulan tu Allah Taala turun Al-Quran. Allah Taala kata apa? Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah Taala sebut dalam Quran surah Al-Baqarah juzuk kedua tu kan. Allah Taala kata lagi akan berkata orang-orang bodoh di kalangan manusia. Kenapa Muhammad ni tukar arah kiblat? Ni Allah Ta'ala tu ayat Quran. Katakanlah hai Muhammad, kepunyaan Allah timur dan barat. Allah Ta'ala akan bagi hidayah kepada siapa yang dia mahu. Hidayah Allah kepada jalan yang lurus, kata Allah. Ayat cerita menghadap arah kiblat, arah Baitullah Al-Haram tu belum turun lagi, tapi Allah Ta'ala beritahu awal. Lagi akan berkata orang-orang bodoh. Nabi Muhammad bila dapat ayat tu, Nabi Muhammad terus pergi jumpa dengan orang-orang Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, orang-orang Nasrani. Nabi Muhammad terus baca Al-Quran. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Orang-orang bodoh dia akan bercakap. Apa orang bodoh dia akan bercakap? Dia guna kalimah bodoh. Sufaha. Sufaha ni bodoh Safih. Dalam Quran ada kalimah bodoh. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Lagi akan berkata orang-orang bodoh. Maksud orang bodoh di sini merujuk pada orang munafik, merujuk pada orang Yahudi. Apa orang bodoh ni akan bercakap? Kenapa Muhammad ni tak kekalkan menghadap arah Baitul Maqdis? Kenapa pergi tinggalkan Baitul Maqdis menghadap arah Baitullah Al-Haram? Muhammad, jawab Muhammad. Apa jawapannya? Kepunyaan Allah timur dan barat. Allah Ta'ala akan bagi hidayah kepada siapa yang dia mahu. Hidayah Allah kepada jalan yang lurus. Nabi Muhammad bila baca ayat tu, agak-agak orang Yahudi kata apa? Agak-agak orang munafik kata apa? Dia fikir. Bila fikir tu, tiba-tiba turun ayat kemudian lepas pada tu, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, kami tengok muka kamu menghadap ke langit. Sebab dalam hadis Nabi Muhammad berdoa minta tinggalkan Baitul Maqdis, pergi arah Baitullah Al-Haram. Nabi Muhammad berdoa tu dia tengok kat langit. Bersungguhlah tu. Kita doa ni, yang satu kita doa tengok kat bawah. Yang doa Nabi Muhammad ni bila bersungguh lu tengok kat langit tu. Tu cara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar tengok kat langit, tangan yang angkat ni bersungguh.
Kita ni mari semayang, doa tu ada orang doa ni tangan tak apa dia. Yang tu pemalas. Pemalas sangat tak apa tu kan. Tak apa lepas tu tidur pula lagi tak doa. Ni cerita doa Nabi punya bersungguh tu, jangan angkat tangan tengok kat langit. Allah Ta'ala ni masa nak suruh Nabi Muhammad ni menghadap arah balik ke arah Baitullah Al-Haram, Allah Ta'ala kata qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami tengok muka kamu menghadap kat langit. Kami tengok. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sekarang pergi menghadap balik arah Baitullah Al-Haram yang kamu minta selama ini. Tak menghadap mah. Bila menghadap, orang munafik dengan orang Yahudi nak cakap, kenapa Muhammad? Teringat Allah Ta'ala kata ayat sebelum tu, lagi akan berkata orang-orang bodoh. Kalau kita bercakap nampak sangat bodoh, baik jangan bercakap. Terpandai nak cerita cara Allah Ta'ala berinteraksi dengan orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puan nak bawa sini macam mana Nabi Muhammad ni ada satu sifat ketamakan, nak tengok orang ni beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun kena ada sifat lagu tu lah. Kita ni pun kena ada sifat lagu tu. Pengharapan yang terlalu tinggi, nak tengok orang ni boleh kenal Islam. Pengharapan yang terlalu tinggi, nak mempamerkan Islam ni sebagai agama baik. Apabila orang tengok Islam ni sebagai agama baik, mereka ni boleh peluk agama Islam. Seronok Syekh tengok orang Islam ni. Kadang orang cuba bayang datang seorang hamba Allah, dak berkawan dengan kita lama dah, kita ni sembang dia cerita Islam. Satu hari dia pergi cakap kat kita, nak masuk Islam ni, agak-agak kita punya perasaan rasa apa? Seronok Syekh. Orang yang pernah mengislamkan orang, dia boleh tahulah seronok dia kan. Kita dia berkawan dengan kawan-kawan bukan Islam dekat pejabat ke, jiran tetangga ke, mana tahu ada orang bukan Islam. Yang jadi susahnya kita ni duk kawan bukan Islam tak pernah cerita pun kat dia orang. Tak pernah cerita Islam kat dia orang. Kita ni bila duk kawan orang bukan Islam, kena letak satu benda kat kita ni. Aku kok mana pun kena cerita Islam dekat dia. Ceritalah Islam macam mana pun, biar dia dengar. Kalau dia banyak soal tu lagi baiklah. Tapi kita ada masalah bila dia banyak soal, kita pula kod dari tak nak jawab. Macam mana nak jawab? Penat kan? Tak apalah kalau belajar macam mana kita nak jawab soalan-soalan pelik-pelik datang daripada orang bukan Islam. Kita cuba jawab. Jawab satu hari dia jumpa kita, nak masuk Islam ni. Seronok kita Syekh. Seronok rasa kan? Kadang-kadang rasa nak menitik air mata tu. Anak lama dah kawan dengan kau. Kau ni dah berpuluh-puluh tahun dah berkawan, tiba-tiba hari ni kau menyatakan hasrat nak masuk Islam. Sifat ketamakan tu kena ada dalam jiwa kita. Tamak nak tengok orang pakat-pakat terima Islam. Nampak? Kenapa? Sebab menangnya Islam apabila orang masuk Islam. Orang saya cakap apa itu Islam menang? Dia memerintah. Syekh, orang Islam memerintah, belum tentu lagi Islam menang. Memerintah ni hadiah daripada Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah Ta'ala katakanlah Muhammad, segala kerajaan itu kepunyaan Allah. Allah Ta'ala akan bagi kerajaan kepada siapa yang dia mahu. Bermaksud kerajaan itu hadiah daripada Allah. Kita dapat kerajaan, alhamdulillah. Tak dapat padan muka kita. Allah Ta'ala punya kerja lah tu kan. Duk kempen tu boleh tahan dah, kempen pilihan raya, tapi tak menang-menang. Awak lagu mana kempen tak pandai. Kita pandai kempen dah, kita rasa kita dah canggih dah cerita dakwah kita ni. Kita duk cerita tu bagus dah, tapi orang tak bagi undi juga pada kita. Sebab apa? Allah Ta'ala punya kerja. Siapa yang pergi cetuskan hati dia tu pergi nak undi hati kita tu? Bukan kita punya kerja. Yang menentukan hati dia tu boleh nak undi hati kita tu Allah Ta'ala punya kerja lah. Fahamnya kerajaan itu pemberian daripada Allah berbentuk hadiah. Allah Ta'ala bagi hadiah, alhamdulillah. Dia tak bagi, nak macam mana? Kata Allah Ta'ala kata tu'til mulka man tasha. Allah Ta'ala akan bagi kepada siapa dia mahu. Wa tu'izzu man tasha. Dia akan cabut daripada siapa yang dia mahu. Allah Ta'ala sebelum Quran lah. Yang kita kena bimbang sangat, takut-takut Allah Ta'ala boleh hinakan kita dengan sebab kita pegang kerajaan. Itu lagi bahaya. Betul tak? Sebab Allah Ta'ala dia bukan sekadar mempamerkan, dia bagi, dia tarik kerajaan, tapi dia pamerkan wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Dia bagi tahu dia akan muliakan siapa dia mahu, dia akan bagi kehinaan kepada siapa yang dia mahu. Kita dapat kerajaan, kita jangka bila kita dapat kerajaan Allah Ta'ala nak bagi kemuliaan pada kita? Tak. Kita memerintah cara yang tak betul, orang maki kita, orang hina kita. Maksudnya kerajaan menyebabkan kita jadi hina. Wala'idzubillah. Berlaku tak? Berlambak berlaku. Betul kan? Ramai berlaku tu. Sebab kita kena faham, kerajaan, dapat kerajaan dia bukan bukan kemenangan Islam, bukan. Yang dikatakan kemenangan Islam ni bukan dapat kerajaan. Dapat kerajaan hadiah daripada Allah. Lepas tu apa itu kemenangan Islam?
kemenangan Islam? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kemenangan. Apa itu kemenangan dalam Islam? Allah Ta'ala kata, apabila datang pertolongan dan kemenangan, kamu akan lihat orang masuk Islam beramai-ramai. Itulah kemenangan. Maksudnya kita mungkin tak memerintah, tapi bila kita tak memerintah, kita boleh buat kerja dakwah. Kerja dakwah kita menyebabkan orang seronok dengan Islam, orang pakai masuk Islam. Itulah kemenangan. Kita dapat kerajaan. Bila dapat kerajaan, kita nak buat apa? Kita nak sebarkan dakwah. Kita dapat kerajaan, kita nak bina bentuk kerajaan yang berasaskan kepada ajaran Allah. Orang kafir tengok kerajaan yang diperintah cara Islam ni cantik, seronok, dia orang dekat pada Islam. Yang tu dikatakan kemenangan. Ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kita duk faham apa itu kemenangan dalam Islam. Dia dapat kerajaan, dia merintah, dia buat zalim, dia kata Islam menang. Itu kau menang, bukan Islam menang. Beza tu antara kita menang dengan Islam menang. Kena faham. Kita duk kawan macam ni dalam masjid, alhamdulillah boleh dengar kuliah. Ini pun satu kemenangan sebab orang boleh dekat kepada Islam. Ada seorang ustaz, dia ceramah dia tu budak mengarut tu boleh dekat pada Islam. Dia tu boleh dikatakan sebagai punca kepada kemenangan. Nampak tak? Malaysia tu ramai lah Ustaz Azhar Idrus tu kan. Azhar Idrus. Dia lah ada orang petikai Ustaz Azhar Idrus ni lawak dia banyak. Lawak banyak satu part, tapi yang pasti duk lawak-lawak tu berapa ramai orang berubah. Betul tak? Anak pada jumpa budak-budak berubah ni. Cerita dekat kita, kita termenung. Dia cerita apa? Soalan dia nombor satu, dia kata, Ustaz, cara mandi wajib. Kita tengok muka budak ni, tidak budak ni kalau tanya ni dak pergi umur ada kat 30 tahun. Dan jadi umur berapa ni? 28 Ustaz. Ni apa tu tanya pasal mandi wajib? Sebab tak pernah mandi wajib. Kacau budak ni. Tak pernah mandi wajib Syekh. Umur 28 tak pernah mandi wajib. Lepas tu ni nak tanya Ustaz ni cara mandi wajib. Kita bagi tahu lah bab mandi wajib tu. Dok bagi tahu apa tu tanya Ustaz ni. Kalau kita tak semayang, macam mana nak semayang? Kita ajar pula cara semayang. Habis cerita, last kali tanya soalan dekat dia. Kita ni pula. Boleh berubah ni sebab apa? Dia kata apa? Sebab duk dengar YouTube ceramah Ustaz Azhar Idrus. Azhar Idrus juga. Dengar Azhar Idrus duk lawak tu, rupa-rupanya duk lawak-lawak tu pun menjadikan budak tu boleh dekat kepada Islam. Orang boleh dekat kepada Islam tu kemenangan Syekh. Itu satu kemenangan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Orang kafir masuk Islam, lagilah kemenangan. Orang kafir tu benci Islam, tiba-tiba kata Islam ni agama baik. Oh, itu lagi kemenangan. Itu yang dikatakan kemenangan di dalam Islam. Macam mana nak dapat kemenangan ni? Kita ni kena ada satu perasaan tamak nak bagi orang faham Islam. Macam Nabi Muhammad ni tamak nak bagi orang Yahudi itu terima Islam. Macam Nabi Muhammad ni tamak nak tengok orang Quraisy ni boleh datang kepada agama Islam. Tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala pamer dalam Quran. Cuma sejauh mana kita sendiri ni nak ambil style Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada perasaan tamak nak tengok orang dekat kepada Islam. Macam mana Syekh? Sebab tu kita tu sendiri kena jaga hujah Islam kita, kebijaksanaan kita, akhlak kita, tindakan kita, cerita kita pada mereka. Kita kena pamer yang baik-baik. Jangan duk burukkan imej pandangan manusia terhadap Islam. Sebab bila kita burukkan imej Islam, orang akan jauh daripada Islam. Wallahualam. Tak mau. Kita ni orang Islam, kita nak tiru style Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi Muhammad buat, dekatkan manusia pada Islam, kita kena buat lagu tu. Barulah kita ni ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah gitu. Cuma Nabi Muhammad sallam duk ajak orang pada Islam, duk ajak-ajak, tapi dia orang ni tak nak ikut. Orang Yahudi dah buat macam-macam dah nak bagi dekat pada Islam, tak mau juga. Sampai Nabi Muhammad pula jadi gelisah. Syekh, kadang orang ni fokus sangat, dia fokus sampai hidup dia tak tenang. Bila tak tenang tu, macam mana Allah Ta'ala nak gembirakan Nabi, nak hiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara Allah Ta'ala hiburkan Nabi Muhammad, turun ayat kita baca. Afatatma'una an yu'minu lakum. Muhammad, patut ke kamu terlalu tamak mengharapkan mereka tu beriman kepada kamu? Azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, afatatma'una an yu'minu lakum. Apakah patut kamu ni tamak sangat mengharapkan mereka itu beriman kepada kamu? Waqad kana fariqum minhum, sedangkan ada satu kalangan di kalangan mereka yasma'una kalam Allah. Mereka ni mendengar kalam Allah. Azan dulu.
la tukhlifna. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW berhasrat sangat, meletakkan satu pengharapan yang terlalu tinggi nak tengok orang Yahudi ni beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia usaha-usaha, dia orang tak nak ikut juga. Dan orang Yahudi pada zaman Nabi SAW tu, Nabi Muhammad ada usaha-usaha juga nak ajak mereka ni beriman dengan Nabi Muhammad, tapi mereka ni tak beriman juga. Nabi Muhammad ni bila tengok ada orang tak ikut Nabi ni di kalangan orang Yahudi, Nabi ni jadi gelisah. Nabi ni bila Nabi Muhammad jadi gelisah, Allah Ta'ala nak gembirakan hati Nabi. Macam mana cara Allah Ta'ala gembirakan hati Nabi? Allah Ta'ala kata, afatatma'una an yu'minu lakum. Muhammad, patut ke kamu meletakkan satu pengharapan yang terlalu tinggi nak tengok mereka tu beriman kepada kamu? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sedangkan ada satu puak di kalangan orang-orang Yahudi itu, mereka ni mendengar kalam Allah, summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu, tapi mereka selewengkan kandungan kitab yang diorang dengar itu selepas mereka memahami. Allah Ta'ala faham ayat ni? Allah Ta'ala nak gambar kepada kita, orang Yahudi ni, mereka ni faham sebenarnya ajaran Islam. Ayat ni Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita, orang Yahudi ni dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang memahami Quran itu apa, dia orang memahami apa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam beberapa ayat yang lain, Allah Ta'ala pernah sebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi ni dia orang kenal Nabi Muhammad lebih daripada mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kita Syekh dengan anak kita banyak tahu pasal anak kita tau berbanding anak orang. Kita tahu anak kita nak makan apa. Kita ni kadang-kadang pergi kedai, kita tak bawa anak kita. Sampai dekat kedai tengah duk makan, tiba-tiba anak kita hantar satu SMS, mak tolong bawa balik bekal sikit kat rumah. Mak, anak hantar SMS, kita ni tak payah tanya nak makan apa, kita tahu dah anak kita ni suka makan apa. Kita pun tempah makanan yang kita nak makan, kita bawa balik tu anak kita makan, memang ini makanan dia suka. Kita boleh kenal anak kita sampai tahap tu. Orang Yahudi dia orang kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita ni kenal anak kita. Allah tak sebut Quran. Macam mana? Banyak bukti. Yang pertama, Nabi Muhammad hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mekah tak ada orang Yahudi. Mekah tak ada orang Yahudi. Pada zaman Nabi Muhammad dulu, Mekah tak ada Yahudi. Yahudi ni ada kat Madinah. Jadi Yahudi ni dia panggil cosmopolitan. Kalau bahasa orang sekarang, bahasa orang sekolah dia panggil Madinah ni bandar cosmopolitan. Dia bandar yang bercampur. Dia ada Yahudi, dia ada Nasrani, dia ada Arab, dia ada macam-macam ada. Bangsa tu pula bukan Arab je, dia ada bangsa-bangsa lain, dia ada Afrika, tak Afrika, semua ada dekat Madinah. Jadi dia bandar yang cosmopolitan. Nabi Muhammad SAW masa nak pergi ke Madinah, yang pergi sembang awak keluar cerita Nabi Muhammad datang ni orang Yahudi. Dan orang Yahudi dok cakap kata Muhammad ni bakal sampai. Orang Yahudi ni, Nabi Muhammad ni sebelum masuk ke Madinah, orang Yahudi ni panjat atas pokok. Panjat pokok kurma dok tengok Nabi Muhammad sampai ke tidak. Nabi Muhammad nampak ada orang duk berjalan tu pula tengok awan tu macam duk payung je kawan tu. Yang ni Nabi Muhammad dah sampai dah. Nabi Muhammad jauh lagi tapi tahu ni Muhammad dah sampai. Orang Yahudi atas pokok bagi tahu Pak Arab, Muhammad dah sampai. Geng-geng Arab ni pula ambil kompa, pakat-pakat dia tepuk menyanyi lagu Tala'al Badru Alaina. Maksudnya Yahudi ni kenal Nabi Muhammad, tengok bayang-bayang betul tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Canggih orang Yahudi kenal Nabi. Satu cerita. Cerita yang kedua, masa Nabi SAW umur 5 tahun, kurang 5 tahun, 4 tahun lebih kurang, dekat-dekat dengan 5 tahun, Nabi Muhammad duduk dengan Halimatus Sa'diyah. Nabi SAW ni dibawa oleh anak-anak Halimatus Sa'diyah pergi majlis-majlis keramaian kampung Bani Sa'ad masa tu. Halimah tu orang panggil Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah tu nama kampung dia. Kalau anak dia orang panggil Wangi Sungai Buluhi, Sungai Buluh tu, faham tak? Halimatus Sa'd, nama dia Halimah. Sa'diyah tu nama kampung. Kampung tu kampung Bani Sa'ad nama dia. Disebabkan dia ni asal dari kampung Bani Sa'ad, orang panggil Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah tu nama kampung. Bukan ingat tu. Cerita ni. Ni ramai orang tak berkelik, orang tak boleh jelas ni kan. Nabi Muhammad SAW, anak-anak Halimatus Sa'diyah dia bawa Nabi Muhammad pergi majlis keramaian kampung Bani Sa'ad. Kalau dekat Kelantan ni dia ada apa? Wayang kulit contoh. Dia ada apa? Wayang kulit di Kir Barat macam-macam lah. Kat Kelantan tu kan dia ada wayang kulit style kampung Bani Sa'ad. Nabi Muhammad ni anak-anak Halimatus Sa'diyah selalu bawa pergi.
Tapi Allah Ta'ala nak jaga Nabi Muhammad. Bila masuk majlis keramaian, orang duk menyanyi apa, Nabi Muhammad mesti tertidur. Allah Ta'ala nak jaga Nabi SAW. Itu Nabi lah. Kalau kita masuk, makin celak bunyi mata. Ustaz makin kuliah, makin dia mengantuk. Dia terbalik macam tu kan. Nak cerita Allah Ta'ala jaga Nabi Muhammad. Okey, balik. Masa dalam perjalanan balik, apa berlaku? Orang Yahudi Lalu orang Yahudi 3 orang, dia tengok Nabi Muhammad. Masa tu Nabi Muhammad umur tak sampai 5 tahun. Dia tengok, dia kejar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bila dia kejar, anak-anak Halimatus Sa'adah ni bawa Nabi Muhammad lari. Kenapa orang Yahudi kejar? Dia kata ni Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman ada kat sini. Dia kenal Nabi Muhammad sampai tahap tu. Betul tak? Itu 2 cerita. Cerita ketiga, Nabi Muhammad besar sikit, duduk dengan 4 saudara nama Abu Talib. Abu Talib bawa. Abu Talib ni korporat besar. Dia ni tahu outstation, pergilah bisnes kat sana, kat luar negara lah. Bisnes kan. Pergi dekat Syria, Syam. Diorang ni, orang Arab dulu, dia ada satu budaya. Diorang tak akan pergi ke Syria. Sebelum masuk ke Syria, diorang akan pergi kat sepadan Syria. Ada seorang tok guru beragama Nasrani, ahli kitab. Namanya Buhairah. Buhairah ni dia orang alim Taurat, alim Injil, duduk kat situ. Bawa Nabi Muhammad pergi. Buhairah tengok Nabi Muhammad. Buhairah ni tanya soalan kepada Abu Talib. Ni siapa budak ni Abu Talib? Abu Talib ni pula dia sayang sangat Nabi Muhammad. Dia kata ni anak aku. Dia kata tak, ni bukan anak kau, ni anak orang lain. Tapi yang pasti budak ni Nabi akhir zaman. Dia boleh kenal. Masa tu Nabi Muhammad umur dalam 10 tahun lebih kurang. Nak kenalnya orang Yahudi terhadap Nabi lebih daripada orang kenal anak-anak mereka sendiri. Tapi bila Nabi SAW dilantik menjadi Nabi, seru orang kepada Islam, orang Yahudi beriman tak? Tak beriman. Bukan sekadar tak beriman, dia ambil Taurat, dia tukar cerita Taurat tu. Tu yang canggih tu. Taurat tu dia ambil ni, cerita Nabi Muhammad tu detail. Dia boleh kenal ni sebab Taurat tu cerita Nabi Muhammad ni detail. Nabi Muhammad berjalan macam mana, Nabi Muhammad kalau berjalan awan payung ke tidak, habis cerita dalam tu. Nabi Muhammad ni style dia berpakaian macam mana, cerita habis. Makna ni memang kenal sungguh Nabi Muhammad SAW. Tapi bila Nabi Muhammad dilantik jadi Nabi, orang kenal ni Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bawa agama Islam, orang Yahudi pakai ikut. Ni orang-orang besar Yahudi ni tergugat kita ni. Habis kita macam mana nak buat? Dia pergi cari ulama-ulama Yahudi. Panggil ulama-ulama Yahudi, panggil ni ambil duit sikit, kau ambil Taurat, buang cerita Nabi Muhammad, bawa cerita orang lain. Selewengkan kitab Taurat sampai tahap tu. Allah Ta'ala kutuk tindakan itu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Dalam Quran, celakalah mereka yang tulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mendakwa itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka membeli kebenaran dengan harga yang begitu murah. Maksudnya Taurat itu cerita kebenaran tu, dia orang buang cerita kebenaran Nabi Muhammad SAW, dia tukar dengan cerita lain sebab semata-mata dapat duit. Berlaku zaman dulu, Syekh. Zaman dulu berlaku dah. Zaman dulu ulama merosakkan masyarakat, bukan cerita baru, dulu ada dah. Zaman sekarang lagi ramai. Tu je. Tu beza dia kan. Zaman dulu, Syekh, yang merosakkan agama Taurat, yang merosakkan Injil, bukan orang jahil yang merosakkan tu. Yang merosakkan ajaran Taurat, yang merosakkan ajaran Injil adalah ulama-ulama Yahudi. Diorang ni orang tahu. Ni ayat kita baca hari ni, kita jumpa ayat ni. Betul, Allah Ta'ala kata summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Mereka selewengkan selepas mereka memahami. Maksudnya ulama diorang, orang yang faham tu, dia ambil Taurat, dia buang cerita, seleweng. Sebab itu yang merosakkan agama ni bukan datang daripada orang jahil. Yang merosakkan agama ni datang daripada orang berilmu. Wal'aidzubillah. Wal'aidzubillah lah. Tak aku ni, masalah aku bimbang aku ni. Kan? Cerita je, cerita ni ilmu nak bagi tahu. Ambil cara dia seleweng ke tolak macam mana? Macam-macam cara. Yang pertama, dia buang sebahagian kandungan kitab. Macam kita sebut tadi, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. Ada pula satu lagi, dia pergi tambah cerita. Tu lagi cerita saja tak sedap, dia kena tambah Ajinomoto sikit baru sedap. Kita makan tom yam tu kalau tak buah Ajinomoto tak apa sedap. Tekan lebuh Ajinomoto, oi layan sikit, esok rasa nak datang lagi. Dia ada tambah Ajinomoto cerita tu. Ni cerita yang Allah Ta'ala sebut dalam Taurat, tak setara mana pun. Mari popok tugu Yahudi tambah sikit biar dengar tu macam best pula. Contohlah kan. Cara menyelewengkan itu, yang pertama dia buang, yang kedua dia pergi tambah cerita. Ada pula yang ketiga, macam mana buat? Cara dia pergi tukar hukum. Tahriful maknan dia panggil. Penyelewengan berbentuk pemaknaan.
Ada berlaku zaman Nabi SAW. Dua tiga kisah contoh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ittakhidhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Allah Ta'ala kata orang-orang Yahudi ni, dia orang pergi ambil tok guru mereka, ulama-ulama mereka, padri-padri mereka, syirik lain daripada Allah. Allah Ta'ala tuai Quran. Nabi Muhammad baca. Bila Nabi SAW baca, dalam ramai-ramai itu ada seorang padri Kristian, cuma last kali alhamdulillah masuk Islam lepas pada itu. Namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim At-Tai'i nama dia. Dia pergi jumpa Nabi, pegang salib kat tangan. Punya kuat Kristian ni pegang salib kat tangan, Syekh. Main-main kau. Kan? Macam kita orang Islam yang kuat ni pergi mana-mana ada tasbih kat tangan. Oh, kuat Islam. Pergi tasbih, duk sembang dia, mulut subhanallah. Kan? Kita bersembang kan dia duk sembang, tu tangan duk gerak, mulut subhanallah. Tak boleh nak sembang ni. Makna kuatlah Islam dia tu kan. Ni yang cerita padri ni, Adi bin Hatim ni, dia pergi ada salib kat tangan. Punya kuat Kristian, pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata apa? Kami tak pernah sembah tu kami. Kami tak pernah sembah padri kami. Kami tak pernah sembah ulama-ulama kami. Nabi Muhammad kata apa? Bala. Betul. Memang korang tak sembah sembahyang tu. Tapi istahallu ma haramallah wa haramu ma ahallallah fattabi'uhum fatilka ibadatuhum iyahum. Nabi kata, tok guru kamu tu, ulama-ulama kamu tu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Korang pergi korang ikut tu syirik yang korang lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penyelewengan tu. Betul tak? Apa lagi? Cerita berlaku pada seorang Yahudi nama Abdullah bin Surya. Jadi Yahudi pun nama Abdullah tau. Teman tu main-main kau. Yahudi nama Abdullah bin Surya. Abdullah bin Surya ni tok guru Yahudi zaman tu. Cerita dia berlaku zina di antara dua orang Yahudi. Yahudi perempuan dengan lelaki berzina. Bombam zina, geng-geng Yahudi ni, dia perkampungan dia ada undang-undang style dia orang. Tangkap dua Yahudi ni, pergi jumpa dengan tok guru Yahudi yang nama Abdullah bin Surya. Abdullah bin Surya kata, penzina dua orang ni, kita tangkap dia orang, kita letak ikat di balik macam tu, kita conteng muka, kita arak satu kampung, kita bagi tahu berzina. Kita malukan dia. Ni kata Abdullah bin Surya. Orang Yahudi buat lah. Kat Madinah tu, Yahudi Madinah buat lagu tu, tangkap penzina tadi, dia pun conteng muka, ikat conteng muka, arak berzina. Dalam tu ada seorang Yahudi yang dah masuk Islam. Dalam ramai-ramai Yahudi tu ada Yahudi masuk Islam, dan Yahudi masuk Islam tu bukan kecil anak, tok guru Yahudi kat dulu. Namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi lah. Jadi sahabat Nabi yang hebat, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni bila dia tengok, dia kata, aku pun mengaji juga, tapi tak serupa macam aku mengaji, korang nak buat ni. Lain ni. Jadi macam mana nak buat? Dia pergi report dekat Nabi Muhammad SAW. Cerita dekat Nabi. Nabi bila dengar, kita panggil balik. Abdullah bin Surya suruh mari kitab Taurat dia sekali. Dia bawa kitab, Syekh. Bawa duduk depan Nabi. Nabi kata, buka, baca. Cari ayat zina. Dia pun ambil kitab Taurat, dia buka, dia baca ayat zina. Ayat zina dalam Taurat rajam sampai mati. Tapi jahatnya Abdullah bin Surya masa tu, dia nak baca, dia ambil lengan jubah, dia tutup, dia langkah ayat. Nabi Muhammad kan tak kerti baca. Okay. Dia langkah tu, Nabi Muhammad tak perasan. Abdullah bin Salam kat tepi kata, apa tak lengan jubah? Angkat lengan jubah tu, baca-baca. Bila angkat tengok, rajam sampai mati. Nak cerita seleweng Taurat sampai tahap tu, Yahudi. Orang panggil apa? Menipu atas darat. Orang panggil. Orang kata istilah menipu atas darat. Menipu depan-depan menipu. Ada Syekh orang menipu atas darat ni. Berlambak. Ana masa belajar di Azhar dulu, cerita kawan Ana seorang. Kita dekat Mesir ni, rumah kita ni rumah tinggi macam tu kan. Rumah tingkat-tingkat, duduk tingkat 3. Kawan kita ni basuh baju, sidai kat atas. Dia sidai baju tu, tulis nama kawan Ana nama Husnul Fikri, nama kawan Ana Husnul Fikri. Baju dia basah, dia gantung sidai. Jadi bila dah kering, baju tu ringan, angin tiup jatuh kat bawah. Dia jatuh kat bawah, kawan Ana nampak baju dia jatuh. Cepat-cepat dia turun pergi ambil tu, ada Pak Arab seorang dah pakai dah baju dia. Arab dah pakai dah. Kawan Ana kata, "Woi, kau curi baju aku." Dia kata, "Tak, baju aku." Kata Arab tu. Dia boleh kata baju dia, nama kita tulis kat tepi tu. Ni orang panggil menipu atas darat, dia panggil. Ini lawan Yahudi ni, menipu atas darat je. Menipu atas darat. Penyelewengan yang mereka lakukan terhadap kitab Taurat. Laku. Sebab itu bila kita cek dalam kisah Quran, Allah Ta'ala sudah mempamerkan kepada kita yang merosakkan agama ni ilmuan-ilmuan juga. Kau orang biasa merosakkan agama. Betul je. Sebab tu kena ada pengkajian ilmu. Orang bising sekarang pasal apa? Hadis-hadis palsu pula.
Yalah, ada seorang ustaz bergaduh dengan seorang mufti kat Malaysia ni lah. Cerita kan, kurma culat tepung, roti jala ni roti sunnah. Oh, tepuk dahi. Kalau roti jala tu roti sunnah, makanya roti canai yang kita makan tu lah roti bid'ah, dia panggil. Bergaduh kan pasal dia. Syekh nak bagi tahu, cerita pasal hadis palsu adalah bermula ditimbulkan oleh orang-orang yang nak menyelewengkan agama. Itu keluar cerita hadis palsu. Dia ni duk bergaduh dengan orang lah, sebagai contoh, berdebat tiba-tiba kalah. Nak bagi dia menang, dia krik qala Rasulullah, padahal Nabi tak kata pun. Berlambak tak? Berlambak. Kalau rajin mengkaji hadis, kita boleh jumpa berbagai-bagai cerita hadis palsu. Macam banyak Syekh. Orang lelaki dia nak kempen bini dia, bagi izin dia boleh kahwin satu lagi. Macam mana nak buat? Dia kata kalau izinkan dapat payung emas. Mana dia tahu payung emas? Itu semua nampak? Mempergunakan agama untuk kepentingan peribadi. Ada tak? Berlambak lah. Orang lelaki Malaysia berlambak orang panggil lagu tu. Kan? Nak bagi tak nak bagi. You tak nak ke payung emas dalam syurga? Mana ada istilah payung emas dalam syurga? Dia baca jugalah hadis palsu, direka-reka perkataan itu yang sebenarnya benda itu tidak disebut oleh Nabi SAW. Ada je? Tak ada. Kenapa berlaku? Kepentingan peribadi. Penyelewengan terhadap agama itu kadang-kadang berlaku daripada orang yang belajar agama. Penyelewengan agama itu berlaku kadang-kadang datang daripada orang yang ada kepahaman terhadap agama. Itulah rosaknya kitab Taurat. Rosaknya Taurat, rosaknya Injil. Sebab apa? Ulama dia orang ambil kita tulis ni datang pada Allah, padahal dia punya. Itu kacau. Lah kita pun berlambak. Sekarang dia buat jahat, tapi dia buat jahat dia ada Quran tu. Dia buat jahat, dia baca Quran. Kita kata takkan Quran izinkan kau buat jahat. Kita nak balas tak reti, sebab kalau balas tu orang kata kafir pula. Last kali duduk diam. Berlaku tak? Berlaku kan? Syekh, penyelewengan terhadap agama Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Tapi kalau kita sebut sebagai ulama yang sebenar-benar macam mana, kita tengok contoh macam Imam Ahmad bin Hanbal. Contoh, di zaman tu dia bergaduh dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata kalamullah ni makhluk. Masa tu dia ni tengok semua ulama jadi pengampu kerajaan. Dia kata kalau biar macam ni orang pakai sesat, dia seorang pergi lawan. Bomba lawan, orang tangkap dia, bubuh dalam penjara. Orang tangkap dia dalam penjara. Ni ulama-ulama lain ni pergi kawan-kawan dia pergi jumpa, dia kata macam inilah, kita bertaqiyah cukup lah. Kita tak payah tunjuk lah yang kita ni mempertahankan kebenaran, yang penting kita boleh selamat. Apa ni yang duduk dalam penjara, tak boleh nak mengajar. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Idza sakatal alim taqiyatan mata zaharul haqq. Itu perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata kalau orang alim duduk diam, tak menyatakan kebenaran kerana taqiyah, kerana nak selamatkan diri ni, kata Imam Ahmad, bila kebenaran itu nak tersebar? Bila? Dia tanya soalan. Jam ulama lain. Jam Syekh. Ada orang berani macam tu kan? Maksudnya yang dikatakan ulama sebenar, dia sanggup mengatakan kebenaran walaupun dia terseksa. Dia sanggup mengatakan kebenaran walaupun dia ni dilihat seperti rugi di sisi mata manusia, tapi dia untung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu ulama sebenar, mengatakan kebenaran, mempertahankan kebenaran. Tapi yang banyak macam mana? Sanggup menyelewengkan kebenaran semata-mata kepentingan peribadi. Berlaku pada orang Yahudi. Wal'aidzubillah. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala pamerkan Bani Israel. Berlaku tak pada orang dulu, pada orang zaman sekarang? Berlaku. Benda tu berlaku. Allah Ta'ala sebut dalam Quran sebagai peringatan untuk kita. Tu Allah Ta'ala kata, "Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu." Mereka selewengkan kebenaran selepas mereka memahami kebenaran. Wa hum ya'lamun. Ketika mereka selewengkan itu, mereka mengetahui itu adalah penyelewengan. Wal'aidzubillah. Tak nak. Kita tak nak jadi orang menyelewengkan kebenaran. Kita nak jadi manusia yang boleh memahami kebenaran dan mempertahankan kebenaran dan nak menyebarkan kebenaran. Sebab kita yakin satu benda, kebenaran pasti akan menang. Kita percaya yang tu. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah Ta'ala dalam Quran. Datang kebenaran, hancur kebatilan. Kebatilan pasti akan hancur. Kita yakin dengan ajaran Allah, kita yakin dengan ajaran Al-Quran, kita teruskan dengan ajaran Al-Quran. Kita tak nak selewengkan kebenaran, kita teruskan dengan kebenaran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pahala besar kepada kita.
Mudah-mudahan Allah Taala hadiahkan syurga dia kepada kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah akan datang kita akan cerita pula tentang bagaimana orang Yahudi berhujah pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami dunia baik, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu akbar. Astaghfirullah.